Hey bro, what's up guys? Welcome back to Nukilan Asas Tutor. Apa khabar semua? Hopefully orang yang tengah tengok video ni sekarang, korang semua sihat belaka. Yelah kan, sebab sekarang ni kes COVID makin lama makin tinggi. So jagalah diri korang kan. Kalau nak gaya lah, jagalah diri korang. So hari ni bukan cerita pasal COVID, tapi nak cerita pasal awal bulan Februari tahun 2022, satu dunia digemparkan dengan satu peristiwa yang sangat menyayat hati, sampaikan dapat liputan hampir seluruh negara. Pasal tragedi adik Ryan, dikatakan dah jatuh ke dalam satu perigi kering, tapi kedalaman yang dia jatuh tu 32 meter dalam tu man. So video kali ni nak share kat korang pasal kronologi kenapa, punca benda semua boleh jadi. Tiba-tiba kalau masa hari kejadian peristiwa ni, kita tengok dekat social media, tiba-tiba keluar pasal isu ni, tapi punca sebenar, kronologi apa yang terjadi. So nak tahu, tengok dekat dalam. Tapi make sure tekan dulu button subscribe, like, comment, share video ni, and hit that notification bell button untuk dapatkan next update daripada Nukilan selepas ini. So jom kita mulakan kronologi tragedi adik Ryan. Let's go. Kisah dia pada 1 Februari baru-baru ni, ayah kepada adik Ryan, Khalid Agoram, dia dapat satu call untuk repair satu perigi dekat sebuah perkampungan yang agak kecil. Nama kampung tu Ikrin. Lebih kurang macam tu lah bunyi dia, dekat Maghribi, Morocco lah. So adik Ryan ni, dia ikutlah ayah dia pergi ke kampung tu untuk repair perigi tu lah. Dia ibarat macam teman bapak dia buat kerja. Sebab antara rumah dia ke kampung tu tak adalah jarak jauh sangat, memang dekat. So bila diorang dah sampai ke kawasan tu, ayah dia mulakanlah kerja-kerja dia, dan adik Ryan ni dia mainlah kat kawasan-kawasan situ. Sebab budak umur 5 tahunan, mindset diorang just nak main je. Tapi bila bapak dia tengah sedap buat kerja, buat, tiba-tiba bapak dia jadi macam pelik. Sebab masa bapak dia tengah buat kerja kan, dia dengar lagi suara Ryan tu. And then dia rasa macam, asal senyap pula ni. Dia pun pusing belakang, dia check tengok anak dia dah tak ada langsung. Lepas tu dia pergilah tanya dekat orang kampung yang ada kat situ. Dia tanya, ada tak nampak budak kecil, budak umur 5 tahun macam ni, detail lah dia cerita kat orang kampung. And tiba-tiba bapak dia perasan yang anak dia sebenarnya dah ada dekat dalam perigi tu. So lepas tu orang kampung terus call rescue team, ibarat macam bomba lah dekat sana. Dia call rescue team untuk datang and buat misi menyelamat waktu tu juga. So bila rescue team tu sampai, diorang tak boleh nak buat apa-apa sebab lebar perigi tu around dalam 30 cm. Memang kecil untuk lelaki dewasa yang normal, diorang memang tak akan lepas. So sebab itulah kita nampak yang ada rescue team ni, diorang masukkan kamera ke dalam perigi tu untuk make sure yang adik Ryan ni still lagi bernyawa. Bila kamera tu tunjuk yang adik Ryan ni still hidup, diorang terus call another team rescue untuk datang and bincang apa yang patut diorang buat lepas tu. Rescue team ni dia ada bagi 3 cara untuk keluarkan adik Ryan tu. Yang first, masukkan seorang volunteer kat dalam perigi tu secara terbalik, kaki dia ke atas, badan ke bawah lah. That's why diorang nak tarik adik Ryan tu senang. Itu yang first. Yang kedua, diorang kena tebuk lubang perigi tu besar berbanding dengan saiznya ori. So bila dah besar, and that's why senang untuk diorang masuk and ambil adik Ryan tu keluar. Yang ketiga yang kita nampak, cara dia korek daripada jauh and secara menjunam, lepas tu tarik adik Ryan. Itu akan makan masa lah. Setiap daripada cara yang diorang kemukakan tu ada kebaikan and ada resiko dia juga. Okey, cara yang pertama tadi tu yang kata masuk cara terbalik tu, okey, aku dah salah. Sebenarnya dia masuk secara normal and turun je ke bawah, and ada rescue team, salah seorang daripada rescue team tu, dia masuk ke dalam perigi tu. Tapi tak boleh sampai betul-betul dekat adik Ryan tu sebab dia dah rasa macam pening, and then udara tak dapat lah. That's why dia rasa nak muntah and dia tak boleh nak teruskan sampai ke bawah. So rescue team ni dia tarik balik volunteer ni ke atas. Okey, untuk cara yang pertama tu diorang dah gagal. Ada lagi 2 cara lagi. Untuk cara yang kedua ni, macam aku cakap, korek lubang perigi yang asal tu, besarkan dia kan. Okey, boleh untuk korek lagi besar, tapi resiko dia ada juga. Sebab kalau diorang korek daripada atas, and batu, pasir ke apa-apa je lah akan jatuh kat dalam lubang yang adik Ryan tu tengah duduk. So bila dah jatuh, adik Ryan akan tertimbus. Bila tertimbus, faham sendirilah kan. So
diorang rasa macam oh tak boleh, diorang buat sikit lah tapi tak adalah besar sangat. So dia fikir balik, oh akan datang resiko kat adik Ryan ni. So that's why diorang tak nak buat, and diorang pergi ke cara yang ketiga tu. Untuk cara ketiga ni memang akan makan masa. Sebab apa? Diorang tak boleh korek tanah tu dekat dengan perigi tu. Sebab apa? Sebab kalau diorang korek dekat dengan perigi tu, kebarangkalian untuk macam tanah runtuh and ada benda-benda lain yang akan jadi. So disebabkan itulah makan masa daripada 2 hari jadi ke 3 hari, jadilah ke 4 hari. Sebab dia bukannya korek straight macam tu je. Sebab adik Ryan sini dia bukan korek macam ni. Dia kena korek daripada atas turun ke bawah and sambut adik Ryan, yang bawa adik Ryan keluar macam tu lah. Waktu bajak, jentola, apa lagi yang mesin-mesin korek-korek tanah, lului korek tanah ni buat kerja diorang. And dekat atas sana, dekat perigi tu, rescue team ada juga hulur lampu, saluran oksigen, air, makanan dekat adik Ryan. Sebab dia nak adik Ryan ni survive lagi, tahan lagi sikit, tak lama. So misi untuk korek tu still berjalan, and kita boleh nampak ramai orang kerumun dekat kawasan perkampungan tu untuk bagi support dekat hero-hero untuk terus bersemangat and kuat untuk bawa keluar adik Ryan tu. Dalam pada proses untuk bawa adik Ryan tu keluar daripada terperangkap dekat bawah tanah tu, jentera tu tengah korek semua tu kan, aku salut dekat seorang budak kecil ni. Dia umur 10 tahun, adik Ryan tu 5 tahun, dia ni 10 tahun. Dia volunteer untuk masuk dekat dalam perigi tu untuk bawa Ryan keluar. Boleh, tapi risiko dia ada juga. Sebab dia budak kecil, faham? Budak kecil dengan budak kecil. So boleh jadi macam-macam. In case lah kan, kalau budak tu turun and then tak dapat nak tarik, budak tu pun jatuh sekali, akan jadi masalah yang lain. So kebarangkalian boleh juga kalau budak tu turun and mungkin budak tu pun tak selesa, that's why dari segi pernafasan, udara ke apa ke, boleh jadi macam-macam risiko boleh jadi. So that's why orang kampung kat situ, rescue team tak benarkan budak lelaki kecil tu untuk masuk bantu adik Ryan. Bila 5 Februari 2022, pihak rescue team dia dah jumpa adik Ryan ni, tapi nasib tak menyebelahi dia dengan keluarga. Sebab apa? Adik Ryan disahkan meninggal dunia sebelum terima rawatan ke hospital. Sebab waktu dia jatuh, ada sedikit retakan ataupun hentak dekat tulang belakang dia and maybe kepala. That's why dia hanya boleh bertahan. Dia boleh bertahan tapi tak lama. Kita tahu budak kecil, tulang dia still lagi lembut. Even dia umur 5 tahun kan, still lagi tulang dia lembut. And nak macam mana ajal dia, and apa yang aku boleh nampak, semua satu dunia bagi penghormatan terakhir untuk adik Ryan ni. Semua orang menghormati pemergian adik Ryan ni. Sampaikan ada satu game bola dekat Maghribi, ada satu player ni dia dah score and then dia tunjuk dekat kamera inner dia, RIP RIP Ryan. Itu satu. Lepas tu dekat area Amerika tak silap, ada dekat bawah tanah punya kereta api, dia tunjuk rest in peace, rehatlah adik Ryan, kamu dah penat itu ini apa semua tu kan. Aku salut gila dengan community orang yang ada dekat dalam dunia ni. And bagi aku, korang patut berterima kasih and salut gila-gila dekat seorang petugas ni. Dia bukannya bawa jentola, dia bukannya yang bawa JCB datang korek, tidak. Dia buat benda tu secara manual. Dia ambil cangkul, penyodok, dia sodok pelan-pelan, dia keluarkan sebab dia nak bawa adik Ryan tu keluar. Sampai kita boleh nampak gambar dia tu, kan viral lah, gambar pakcik pakai je biru tak silap aku. Dia penat apa semua tu kan, tapi kredit kita kena bagi dekat dia sebab dia struggle, dia nak tolong untuk bawa keluar adik Ryan waktu tu. So nak buat macam mana, benda pun dah jadi and adik Ryan berehatlah dekat sana. Peristiwa ni takkan dilupakan oleh satu dunia. Even dia dah survive 5 hari dekat dalam satu perigi yang dalam dia 32 meter, lebar dia 30 cm, lebih kurang macam tu. Aku boleh cakap dia seorang yang berani, dia seorang yang kuat. One and only, dia je boleh buat macam tu. So itu saja untuk video kali ni. Please ambillah sedikit pengajaran daripada cerita sebelum-sebelum ni. Bukannya dekat adik Ryan je,
dekat peristiwa-peristiwa lain pun kita kena juga ambil pengajaran. Okay, so itu saja, jumpa korang kat next video. Bye bye, Assalamualaikum.